kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi untuk mengikuti modul khusus wajib ini, modul khusus wajib 3. Dan slide yang berikutnya adalah pendedahan kepentingan pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit. Ya, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui, Seksyen 44A1 dan Seksyen 44B ini merupakan satu peruntukan baru yang dimasukkan selepas pindahan Akta Koperasi dibuat, ya tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang membezakan antara Seksyen 44A dan B? Ia digubal khas untuk anggota lembaga koperasi ataupun ketua pegawai eksekutif jika ada di koperasi tuan-tuan dan puan-puan, yang mana peruntukan ni khas untuk anggota lembaga ataupun ketua pegawai eksekutif. Seksyen 44A ini adalah lebih kepada pendedahan kepentingan pembiayaan Islam. So, apa yang dimasukkan dengan pembiayaan Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok Akta Suruhanjaya Koperasi 2007 yang telah mendefinisikan pembiayaan Islam itu apa, ya. Kemudian apa yang membezakan antara 44A dan juga 44B ini adalah daripada segi anggota lembaga dan juga ketua pegawai eksekutif itu sendiri, ya. Kalau kita menurut Seksyen 44A1, tiap-tiap anggota lembaga ataupun ketua pegawai eksekutif suatu koperasi yang mempunyai dalam apa-apa jua cara, sama ada secara langsung atau tidak langsung, apa-apa kepentingan dalam suatu pembiayaan Islam atau kemudahan kredit yang dicadangkan untuk diberikan kepada mana-mana orang oleh koperasi itu, hendaklah secepat yang dapat dilaksanakan mengisytiharkan secara bertulis jenis kepentingannya, ya. Dia punya rasionalnya kenapa kita kena isytiharkan, supaya tak ada orang lain yang akan mempertikaikannya ataupun tak ada orang lain akan bertanya dan boleh menimbulkan syak wasangka kepada mereka. So maknanya kita kena buat pengisytiharan secara bertulis jenis kepentingan, yang mana lembaga yang kena buat pengisytiharan secara bertulis jenis kepentingannya, dan juga satu salinan pengisytiharan itu hendaklah diedarkan dengan serta-merta kepada tiap-tiap anggota lembaga, tak kira sama ada dia hadir ataupun tidak hadir pada mesyuarat lembaga. So maknanya kita kena isytiharkan takat kepentingan kita. Misal kata kita ada buat pinjaman duit, pinjaman dengan koperasi, so kita kena declare ataupun kita kena dedahkan kepada semua lembaga bahawa kita telah membuat pinjaman sebanyak sekian dan tempoh bayaran balik sekian. So itu adalah supaya tak ada orang lain yang boleh mempertikaikannya, ya. Kita tak nak nanti kemudian hari ada orang yang akan mempertikaikan bahawa kita ada dapat kemudahan kredit atau pembiayaan Islam daripada koperasi, padahal kita telah mengikuti dan kita dah ikut segala semua dia punya prosedur yang ditetapkan untuk kita membuat pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit di dalam koperasi, ya. Yang mana kalau kita tengok Seksyen 44A2 ini, yang mana satu notis am secara bertulis yang disampaikan kepada setiap anggota lembaga suatu koperasi yang disebut dalam subsection itu oleh seorang lembaga koperasi itu, yang menjelaskan bahawa dia mempunyai kepentingan dalam suatu pembiayaan Islam atau kemudahan kredit yang selepas tarikh noti itu diberikan kepada orang itu, hendaklah disifatkan sebagai pengisytiharan kepentingan yang memadai berhubung dengan suatu pembiayaan Islam atau kemudahan kredit yang diberikan itu jika, ya, ia menyatakan jenis dan takat kepentingan orang itu. So maknanya kalau misal kata kita bagi dia pinjam kepada misal kata anggota lembaga, kita bagilah pinjam kepada anggota lembaga dan kita nyatakan jenis pinjaman tersebut dan juga berapakah jumlah pinjaman yang dibuat. So kita kena jelaskan di dalam notis yang kita hantar kepada setiap lembaga. Kalau misal kata lembaga tu tak hadir, kita kena hantar juga, kena beri tahu juga kepada dia bahawa lembaga sekian-sekian telah membuat pinjaman di koperasi, ya. Kemudian pada masa pembiayaan Islam itu atau kemudahan kredit itu diberikan, kepentingannya tidak berbeza daripada jenisnya atau lebih besar daripada yang dinyatakan di dalam notis itu. So maknanya contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, di koperasi kita ada buat aktiviti pinjam meminjam. So had maksimum yang dibenarkan RM15,000. So tak kira lah sama ada dia lembaga ataupun anggota lain, kalau dia punya pinjaman maksimum adalah RM15,000. Kalau dia nak pinjam, dia boleh
pinjam setakat RM15,000 saja. Jangan bila dia, sebab kita tahu dia sebagai lembaga, kita boleh bagi dia double pinjaman itu daripada 15 kepada 30,000. Itu tidak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. So kita ada standard operating procedure ataupun prosedur standard yang kita gunakan di dalam koperasi. Itu sebabnya aturan aktiviti itu memainkan peranan penting, ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab dalam aturan itu telah memperjelaskan aturan dan SOP itu memperjelaskan dia punya takat pinjaman, jumlah pinjaman yang kita nak berikan, adakah pinjaman itu memerlukan penjamin ataupun sebagainya. So itu akan diperjelaskan dalam kita punya aturan aktiviti, borang mana yang perlu kita isi untuk kita membuat pinjaman. So dia ada nyatakan di situ. So maknanya pada masa pembiayaan Islam atau kemudahan kredit itu diberikan, kepentingannya tidak berbeza. So maknanya, so kalau kita bagi dalam koperasi, kita bagi RM15,000 lah kita boleh, sebagai lembaga kita pun hanya boleh pinjam setakat RM15,000. Itu kita kena jelas, ya, atau lebih besar daripada yang dinyatakan dalam notis itu. So kita kena tengok, ya. Kemudian kita tengok, ya, jika sebagai anggota lembaga yang tak mengikut, ya, apa-apa yang telah diperuntukkan di dalam akta, so maknanya dia tak buat dan dia tak isytiharkan, ya, anggota lembaga ini ataupun ketua pegawai eksekutif ini boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya jika kita tidak membuat pendedahan kepentingan pembiayaan Islam yang kita buat ataupun kemudahan kredit yang kita gunakan daripada koperasi. Itu, ya, pentingnya tuan-tuan dan puan-puan. Apa-apa sebab ini nak memastikan bahawa kita punya transparansi dan juga ketelusan kita sebagai anggota lembaga di dalam koperasi. So maknanya ini juga memainkan integriti, juga memainkan peranan penting, ya, sebab maju dan mundurnya kalau sebuah koperasi itu ada integriti, nilai-nilai integriti yang diterapkan dalam koperasi, maka benda-benda pengisytiharan ini akan boleh dibuat oleh sesiapa saja yang jika ada kepentingan di dalam koperasi. Itu pentingnya kita sebagai seorang lembaga, kita mesti ada integriti di dalam diri kita. So kita tak ada benda-benda yang kita nak sorokkan daripada pengetahuan anggota-anggota lembaga yang lain. Sebab biasanya di dalam koperasi kalau boleh kita nak sorokkan, kita sorokkan. So biasa betulkan yang biasa, biasakan yang betul. So maknanya kita kena pastikan apa yang kita lakukan itu adalah betul dan benar di sisi undang-undang. Kita tak nak ada orang nanti yang akan mempertikaikan, dapat tahu dan rasa tak puas hati dan dia akan mempertikaikannya di tribunal, dan kita akan kena pula bicara di tribunal, dan jika kita tak isytiharkan dan kita didapati bersalah, dan kita boleh didenda tidak melebihi RM500,000 ataupun dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Dan nampaknya denda ini adalah berat, tuan-tuan dan puan-puan. So sebelum kita, kalau kita ada kepentingan, apa-apa kepentingan, kita hendaklah membuat pendedahan kepada semua anggota-anggota lembaga, dan kalau boleh kita minta setiausaha mencatatkan pengisytiharan yang dibuat oleh lembaga di dalam mesyuarat lembaga, supaya cabutan minit mesyuarat ini boleh dijadikan sebagai bukti jika ada kes-kes kemudian hari, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung kepada slide yang berikutnya, iaitu pendedahan pencanggahan kepentingan menurut Seksyen 44B, yang mana Seksyen 44B ini adalah lebih memfokuskan, ya, contohnya anggota lembaga memegang jawatan lembaga dalam lebih daripada sebuah koperasi. So dia kena dedahkan dia punya percanggahan kepentingan dia. Sebab kita tak nak, bila kita memegang jawatan dalam lebih daripada satu koperasi, so apa-apa yang koperasi A buat, koperasi B tak buat, dan bila dia jadi lembaga di koperasi A dan dia jadi lembaga di koperasi B, dia akan ambil kesempatan atas apa yang dia ada. So kita tak nak, kita nak kita dedahkan pencanggahan kepentingan ini, ya. Contoh, kita pegang jawatan dalam koperasi lain, kena isytiharkan perkara tersebut di dalam mesyuarat lembaga. So dalam prinsip tadbir urus pun kita dibenarkan untuk memegang jawatan sebagai lembaga lebih daripada sebuah koperasi dengan syarat kita membuat pengisytiharan. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena jelas, ya. Tapi kita tidak dibenarkan untuk memegang lebih daripada satu jawatan
jika koperasi kita menjalankan aktiviti jimat cermat dan pinjam-meminjam kredit. So maknanya kita tidak boleh. So kita tengok Seksyen 44B1 yang mana dalam Seksyen 44B1 ini menyatakan seseorang anggota lembaga ataupun ketua pegawai eksekutif suatu koperasi yang memegang suatu jawatan atau memiliki suatu harta yang sama ada secara langsung atau tidak langsung, suatu kewajipan atau suatu kepentingan mungkin wujud yang bercanggah dengan kewajipan atau kepentingannya sebagai seorang lembaga atau ketua pegawai eksekutif hendaklah mengisytiharkan hakikat. Contoh kita pegang jawatan, kemudian yang keduanya memiliki suatu harta. Contoh kita sebagai anggota lembaga, kita ada memegang kita ada lori. Saya kata kita ada lori, kemudian kita bagi koperasi pinjam lori tersebut, sebab koperasi kita pun koperasi baru nak beli lori, tak mampu, kita pinjamkan lori tersebut secara percuma. Kemudian daripada segi pembaikan pun kita minta koperasi yang buat. So ada hitam dan putihnya. Selepas itu kita pastikan, misal kata kita bagi pinjam lori, kita kena bagi tahu dalam tempoh berapa lama kita nak beri pinjam secara percuma. Kita kena jelaskan dia punya takat kepentingan dia banyak mana. So maknanya kita kena jelaskan hakikat itu bahawa kita bagi pinjam lori untuk tempoh 2 tahun yang pertama. Tahun yang berikutnya kita sediakan kemudahan sewa dan sebagainya. So kita kena isytiharkan di dalam mesyuarat lembaga, ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan tak ke mana-mana. Kita sambung selepas ini. Sekian, terima kasih.